Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan bangganya, konon Perikatan Nasional mengumumkan bahawa 4 buah negeri yang dikuasai Perikatan Nasional bakal menjadi berjaya, bakal menjadi hebat kerana adanya SG4. Rupa-rupanya, saudara-saudara sekalian, timbul satu persoalan besar melalui pelaksanaan SG4 ini. Belum lagi dimulakan, sudah banyak ura-ura, sudah banyak aura negatif mula timbul daripada pelaksanaan SG4 ini. Menurut apa yang dinyatakan oleh Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, salah satu objektif pada penubuhan pelaksanaan SG4 ialah perkongsian kekayaan antara 4 buah negeri ini. Netizen mula dapat menghidu. Kata mereka, siapa antara 4 negeri ini yang benar-benar ikhlas untuk berkongsi kekayaan, khususnya daripada para rakyat yang ada di negeri tersebut. Persoalan pertama yang paling kritikal ialah pasti tertuju kepada Panglima Perang Perikatan Nasional Sanusi Maknor. Sudah tentu tiada yang sanggup untuk berkongsi secara total kekayaan negeri mereka. Mungkin pemimpin mahu, tapi mungkin rakyat belum tentu mahu. Ini boleh dikata seperti juga berkongsi kekayaan walaupun mereka lebih kaya. Sanggupkah Sanusi berkongsi dalam SG4? Dipetik daripada Harapan Daily. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puat Zarkasi hari ini sekali lagi mempersoalkan sama ada Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor sedia berkongsi dengan 3 kerajaan negeri lain di bawah SG4. Itu persoalan paling besar kerana ada yang mengatakan antara 4 buah negeri yang paling kaya dikuasai oleh Perikatan Nasional ialah Sanusi Maknor, negeri Kedah. Sanggupkah Kedah melalui pengerusinya berkongsi kekayaan dengan 3 buah negeri lagi daripada PAS? Apa yang akan jadi kepada syarikat SG4 jika 1 atau 2 kerajaan negeri PN bertukar tangan? Beliau menyoal menerusi laman Facebook. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Katakanlah dalam masa terdekat ini, katakanlah Perlis berjaya dirampas semula oleh Parti Barisan Nasional atau Kerajaan Perpaduan, atau Kedah yang berjaya dirampas semula oleh Kerajaan Perpaduan, sanggupkah lagi SG4 diteruskan? Ataupun ia hanya sekadar retorik semata-mata? Paling besar sekali pertanyaan yang cuba netizen ingin sampaikan ialah, apa jadi dengan SG4 kalau tiba-tiba Tun Mahathir meninggal dunia? Ramai yang mengatakan bahawa Tun Mahathir Mohamad sudah terlalu tua untuk menjadi penasihat kepada SG4. Kalau tiba-tiba Tun Mahathir Mohamad meninggal dunia, adakah SG4 akan diteruskan atau mati di tengah jalan atau dibawa bersama oleh Tun Mahathir Mohamad? Itu persoalan besar. Saudara, Terengganu, Kedah dan juga Perlis bukan mustahil dirampas semula oleh Barisan Nasional. Yang paling penting, yang bakal mungkin besar kemungkinan berjaya dirampas oleh Barisan Nasional ialah Kedah dan Perlis. Apa jadi dengan SG4? Jangan-jangan hanya jadi SG2. Akan timbul banyak masalah baik dari segi pekerja, aset, saham dan lembaga pengarah. Tidak pernah 4 negeri berkongsi buat satu syarikat, kata Puat. Sanusi pula tidak suka kongsi-kongsi. Takut Sanusi kata, Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Justru penubuhan syarikat SG4 ini bermotif politik bukan perniagaan. Apalagi penasihatnya adalah Tun Mahathir. Persoalan tersebut dilontarkan kerana Kerajaan Kedah pimpinan Sanusi akan menyaman Pulau Pinang dalam isu tuntutan caj air mentah. Bayangkan, Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Tak tahu
tak tahulah berapa Sanusi dilaporkan sebagai berkata. SG4 ialah syarikat sendirian berhad yang ditubuhkan secara bersama oleh 4 kerajaan negeri pimpinan Perikatan Nasional yang akan berkongsi hasil. Ia akan berkongsi hasil sumber ekonomi secara saksama melibatkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis meskipun sumber seperti nadir bumi tidak sama rata. Apa pendapat anda semua tentang isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini isu paling hangat adalah berkaitan dengan pelancaran SG4 yang telah dibuat oleh 4 buah negeri pimpinan Perikatan Nasional. Pertama, persoalannya ialah kemana hala 7 Perikatan Nasional selepas ini, selepas seakan-akan Muhyiddin Yassin telah pun diketepikan di dalam SG4. Padahal Muhyiddin Yassin ialah pengerusi Perikatan Nasional. Kemunculan Tun Mahathir Mohamad di dalam SG4 benar-benar mengejutkan ramai netizen bahkan penganalisis politik. Ramai yang menjangkakan bahawa Muhyiddin Yassin sudah tidak mempunyai tempat lagi dalam Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin sebenarnya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi peluang dalam Perikatan Nasional. Berkata pepatah Melayu, ada kata Muhyiddin dah tak relevan lagi. Ada juga yang mengatakan bahawa Muhyiddin sebenarnya tiada apa-apa lagi di dalam Perikatan Nasional. Tapi tak tahulah sejauh mana kebenaran kenyataan daripada netizen dalam roman komen. Ada yang kata Muhyiddin Yassin kini tidak lebih hanya sekadar boneka pengerusi Perikatan Nasional. Ini memandangkan Muhyiddin Yassin seakan-akan tidak mempunyai suara lagi dalam Perikatan Nasional. Ada beberapa bukti yang cuba diketengahkan oleh beberapa netizen. Antaranya ialah pencalonan dalam PR Kenenggiri. Keputusan pemilihan dalam PR Kenenggiri seakan-akan telah pun menyebabkan Parti Bersatu kehilangan pengaruh apabila beberapa orang calon daripada Parti Bersatu yang telah pun diketengahkan dilihat seakan-akan telah ditolak mentah-mentah oleh PAS. Bahkan PAS pula yang masuk mencadangkan ahli PAS yang mana hanya celup 2 hari mengikuti Parti Bersatu akhirnya kalah teruk pula di PR Kenenggiri. Menjadi persoalan sekarang ialah apa status terusnya ahli PAS tersebut. Adakah beliau tetap bertahap bersatu atau sekadar salin baju sekejap dan kembali semula kepada baju yang lama? Sekarang ini menjadi satu tanda tanya, ialah sejauh mana Muhyiddin Yassin akan terus bertahan dengan teka-teki dan juga kekeliruan dalam Perikatan Nasional ini. Pastilah sebagai seorang yang bermaruah, sebagai seorang yang mempunyai pendirian dan integriti, mustahil Muhyiddin tidak merasakan sesuatu pun apabila beliau kelihatan seperti diketepikan dalam SG4 yang menjadi ketua penasihat dalam SG4 bukan Muhyiddin tetapi Tun Mahathir Mohamad. Dan sebenarnya sehingga ke hari ini kita masih belum nampak perdamaian antara Muhyiddin dan Tun Mahathir. Tun Mahathir dan juga Muhyiddin sehingga ke waktu ini seingat saya masih belum berdamai sepenuhnya. Selepas tindakan Muhyiddin membawa dengan tanda petik membawa lari bersatu daripada Tun Mahathir. Sehingga Tun Mahathir telah pun dipecat daripada pengerusi sebagai pengerusi Perikatan Nasional, diambil alih oleh presidennya iaitu Muhyiddin Yassin. Saudara-saudara sekalian, sejauh mana Muhyiddin akan menjadi Perdana Menteri lagi? Dalam Perikatan Nasional sah, Muhyiddin tidak ada tempat lagi. Kerana sekarang ini yang mahu diketengahkan oleh Parti PAS seperti yang pernah diwar-warkan sebelum ini ialah Menteri Besar Terengganu. Persoalan kembali yang besar ialah apa hala 7 Perikatan Nasional selepas ini. Ditambah pula, Perikatan Nasional seakan-akan sekarang ini menumpukan perhatian kepada Sabah pula. Itulah sebabnya ada yang menjangka Muhyiddin Yassin mungkin akan angkat kaki melarikan diri daripada Perikatan Nasional PN.
Bukan saja karena Muhyiddin Yassin, ada yang kata ketika ini seakan-akan tinggal boneka sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Ada juga yang mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin seakan-akan boleh kelihatan seperti diabaikan kini dengan kemunculan Tun Mahathir dalam Perikatan Nasional. Di mana lagi kredibiliti Muhyiddin Yassin? Padahal PAS pasti tahu bahwa Muhyiddin dan juga Mahathir belum berdamai settle sepenuhnya. Kenapa PAS gagal untuk menghormati integriti dan maruah Muhyiddin? Sekarang ini yang lebih parah lagi ialah sejauh mana Parti Bersatu boleh membantu PAS menjadi kerajaan semula. Kena dilihat sekarang, PAS kini beralih pula dasar pandang ke Sabah. Mereka mula melihat Sabah sebagai lubuk untuk mendapatkan kerusi, lubuk untuk mendapatkan kemenangan menjadi kerajaan semula. Persoalannya, adakah kerana parti di Sabah ini tidaklah sekuat di semenanjung Malaysia? Komonlah, parti-parti di Sabah, khususnya parti lokal, bukanlah terlalu lemah seperti yang dijangka mungkin oleh Hadiawang. Parti-parti di Sabah ini sudah cukup kuat. Bukan seperti parti 20 tahun yang lepas. Penduduk di Sabah sekarang jauh lebih intelektual, jauh lebih educated berbanding 10 tahun yang lepas. Jadi jangan disilap nilai oleh Hadiawang yang seakan-akan Sabah ini kononnya boleh menerima PAS. Saudara, saya rasa penganalisis politik yang lain juga rasa bahwa mungkin Hadi menerima maklumat yang salah, perisikan yang salah yang kononnya menunjukkan Sabah bersedia menerima PAS. Silap-silap hari bulan, kalau PAS mau bertanding di Sabah, tidak ada satu pun kerusi yang dimenangi, dan jauh lebih daripada itu teruknya ialah mereka gagal untuk mendapatkan deposit mereka semula. Apalah pendapat anda? Adakah Muhyiddin akan terus kekal sebagai pengerusi Perikatan Nasional, ataukah ada potensi Mahathir akan dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional? Sila tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Perikatan Nasional dedah 7 syarat peruntukan ahli Parlimen Pembangkang. Ramai netizen yang kata, betulkah apa yang mereka baca ini? Kerana sebelum ini, menurut Taqiyuddin Hasan, beliau kata MOU yang diberikan oleh, draft MOU yang diberikan oleh kerajaan, kata Taqiyuddin, terasa seperti pelik. Ada seorang penganalisis politik blogger dalam ruangan blog beliau, artikel beliau kata, kalau terasa pelik, janganlah terima MOU tersebut. Apalagi nak bising-bising kan. Kalau tak rasa sesuai atau pelik, janganlah terima. Itu je. Tapi tak apa, kita nak tengoklah apa kononnya isi 7 syarat peruntukan ahli Parlimen Pembangkang yang didedahkan oleh Taqiyuddin ini. Sejauh mana ia benar, jom kita dengar. Kadang-kadang banyak juga yang betul, ada juga yang tak betul, macam-macam lah kan. Sokongan kepada kerajaan hingga tamat penggal Parlimen ke-15 dan perkara berkaitan bangsa, agama dan raja 3R. Antara 7 syarat digariskan kerajaan perpaduan kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk mendapatkan peruntukan. Ketua WIP Perikatan Nasional, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan berkata, isu membabitkan pengisytiharan harta turut terkandung dalam draft memorandum persefahaman MOU tersebut, namun 4 lagi tidak didedahkan. Ahli Parlimen Kota Baru itu turut menyifatkan kandungan MOU memorandum persefahaman tersebut sebagai pelik. Kata Taqiyuddin, MOU adalah obligasi-obligasi kerajaan dan pembangkang, dan jumlah yang dikatakan nak diberi kepada pembangkang tidak disebut. Saudara, perkara yang mau kita ulas pertama sekali ialah MOU ini adalah daripada kerajaan. Kerajaan lah yang menentukannya.
siapa yang nak berunding, itulah yang akan menerimanya. Dalam kes ini, kerajaan perpaduanlah yang akan menawarkan syarat. Yang akan menerima syarat ialah Perikatan Nasional. Jadi, kalau tak rasa sesuai, Perikatan Nasional haknya ialah tidak menandatangani MOU tersebut. Tetapi hak untuk kerajaan pula ialah bergantung pada syarat tersebut. Jadi, buat apa Taqiyuddin rasa pelik? Itu kan hak kerajaan untuk menentukan syaratnya. Takkanlah Perikatan Nasional pula yang menentukan syaratnya. Itu sudah terbalik. Silap-silap hari bulan, kalau Perikatan Nasional pun menjadi kerajaan dan katakanlah pembangkang adalah sekarang ini ialah kerajaan perpaduan, pasti Perikatan Nasional juga akan memberikan MOU syarat-syarat yang lebih pelik-pelik lagi. Itu sudah tentu sebab itu hak mereka. Kedua, berkait dengan sokongan kepada kerajaan, sesuailah apa yang diminta oleh kerajaan supaya tujuannya menstabilkan negara, politik negara. Kerana selagi ada cubaan untuk menjatuhkan kerajaan di tengah penggal, selagi itulah kerajaan Malaysia ini tidak stabil dan tidak akan diminati oleh pelaburan langsung asing. Yang kita mahu ialah kestabilan, bukannya sekadar kuasa, tapi kestabilan. Siapa suruh seringkali selalu sangat meratib kononnya akan tumbang negara Malaysia, kerajaan Malaysia akan tumbang-tumbang dari dahulu sampai sekarang. Dari bulan 1, bulan 2 sampai bulan 13, bulan Disember sampai bulan Disember bulan 13 pun mereka janji tapi tak tumbang-tumbang lagi. Perkara yang kedua yang dikatakan sebagai isi dalam kandungan MOU itu berkait dengan perkara bangsa, agama dan raja. Ini pun paling sesuai. Netizen paling setuju perkara ini. Jangan lagi disentuh oleh Perikatan Nasional berkait dengan bangsa, agama dan raja. Lihat, sudah berapa pemimpin Perikatan Nasional yang didakwa atas dakwaan hasutan. Yang paling besar sekali kesnya ialah melibatkan Raja-Raja Melayu ialah Sanusi Maknor yang sekarang ini sedang menghadapi akta hasutan, dan yang terkini pula ialah Muhyiddin Yassin yang turut terkena dakwaan akta hasutan apabila dilihat seperti memperlekeh dan mengkecilkan kebolehan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ke-16 dalam memilih Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Perkara yang seterusnya adalah tentang ini lagi yang paling disukai oleh netizen, yaitu berkait dengan pengisytiharan harta. Saudara-saudara sekalian, paling disukai oleh netizen ialah apabila isu tentang memorandum pengisytiharan harta turut terkandung di dalam MOU tersebut. Kalau tiada yang disembunyikan harta, kenapa harus takut? Kalau tiada disembunyikan harta di mana-mana, kenapa harus takut untuk isytiharkan harta? Orang yang takut itu hanyalah orang yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Mungkin mereka takut kedapatan mempunyai harta yang tersembunyi. Tapi kalau tiada harta yang tersembunyi, buat apa nak takut buat pengisytiharan harta? Lebih penting lagi, bukan sekadar pembangkang Perikatan Nasional yang harus mengisytiharkan harta, tetapi kerajaan perpaduan, menteri-menteri, ahli-ahli parlimen, semua adun yang ada di Malaysia wajib mengisytiharkan harta. Kerana semua penjabat awam di Malaysia juga wajib mengisytiharkan harta. Jadi, ahli parlimen dan adun pun sebenarnya penjabat awam. Mereka juga wajib untuk mengisytiharkan harta mereka. Jika tidak, ini akan membawa masalah yang besar kepada Malaysia. Disitulah terjadinya menyembunyikan harta, tidak membayar cukai dan merugikan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, apa yang penting di dalam MOU ini ialah apabila Taqiyuddin kata ada disebut pengisytiharan harta. Kami pun tak faham kenapa ahli parlimen bukan kerajaan kena isytihar harta. Itu pun tak faham. Saya hairan jugalah. Kan nak isytiharkan harta tu supaya tiada harta yang tersembunyi. Dan
iya kalau ada harta mesti bayar cukai kan. Tapi tak tahu kenapa Taqiyuddin kata pengisytiharan harta, kita pun tak faham kenapa ahli parlimen bukan kerajaan karena isytihar harta. Takkanlah ahli parlimen kerajaan saja perlu mengisytiharkan harta. Pembangkang pun patut jadi isytiharkan harta. Itu penting. Kata Taqiyuddin, sedangkan ia hanya perlu melibatkan anggota pentadbiran kerajaan sahaja, seperti timbalan Perdana Menteri, Menteri dan timbalan Menteri. Wah, sebenarnya netizen kata semua ahli parlimen dan adun patut mengisytiharkan harta. Taqiyuddin juga berkata, Taqiyuddin berkata demikian ketika sidang akbar selepas sidang kemuncak SG4. Turut hadir Ketua Panel Penasihatnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mengulas lanjut, Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agung PAS berkata, surat berkenan diterima pembangkang pada 6 Ogos lalu dan keputusan mengenai akan dibuat bulan ini sebelum Parlimen bersidang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengumuman SG4 oleh Tun Mahathir Mohamad bersama dengan 4 menteri besar pimpinan Perikatan Nasional di 4 buah negeri bersama dengan Hadi Awang hari ini cukup menggemparkan Malaysia. Yang menggemparkan bukan sahaja keterlibatan Tun Mahathir di dalam rancangan